panggil Puan Najah. Sebenarnya saya nak tanya lah, hari ni macam mana keadaan? Okey semua? Hari ni saya tak sihat sikit, batuk, tapi okey je nak buat sesi kaunseling. Saya pagi tadi ada kelas, baru habis je kelas. Habis kelas tu. Dalam sini naik apa? Saya bawa motor sendiri. Oh, okey. Ada lesen semua lah ni. Oh, dah makan belum? Belum. Saya lepas habis sesi saya Korang sihat sikit lah hari ni lah. Keadaan. Jadi kita boleh terus sesi? Boleh. Okey lagi lah. Keadaan semua okey? Duduk, selesa, duduk, okey semua okey? Okey. Kalau okey, boleh kenalkan diri? Latar belakang keluarga ke apa semua? Okey, nama saya Syafiqah Saidi. Saya pelajar Universiti Antarabangsa semester 1. Saya asal daripada Sementar kita. Latar belakang keluarga, saya ada 4 orang adik. Saya nombor 3. Yang sulung saya nombor 2, kakak. Dan yang last tu adik lelaki. Lepas tu ibu saya Suri Rukna. Ayah saya technician dekat kilang di Singapura Pinang. Sekarang ni student. Dan sem berapa? Sem 1 kos Okay, datang sesi kaunseling ke sebelum dah tahu ada pengetahuan tentang pernah masa time sekolah pernah time teknologi. Jadi ada tahu tak? Boleh terangkan tak apa sebenarnya kaunseling, tahu tak? Bagi pendapat saya, kalau sesi kaunseling ni macam seseorang tu hadir sesi untuk dapatkan perkhidmatan lah daripada kaunselor untuk bimbing dia ataupun tolong samping berkaitan dengan isu yang dia tengah hadapi. Itulah tu saya nak terangkan sikit sebenarnya sesi kaunseling ni apa sebenarnya. Sesi kaunseling antara kaunselor dan klien, iaitu kaunselor ni berperanan sebagai untuk memberi kesedaran kepada klien tentang isu apa yang dihadapi untuk kita tolong dan tindak isu. Dan selain itu, saya juga sebagai personal facilitator dan kalau itu apa-apa pun jangan seganlah nak beritahu sebab saya terangkan sikit tentang etika peperiksaan. Sebab sebagai kaunselor kami terikat kepada etika peperiksaan kami, iaitu segala apa yang dibicarakan dalam sini kami akan simpan dan kami tidak akan bawa keluar daripada sesi ini. Tetapi sekiranya terdapat tindakan yang mencederakan diri, macam boleh melibatkan orang lain ataupun dalam sesi ini sendiri, saya akan laporkan kepada pihak yang lebih berkuasa. Cik Syafa, hari ini jadinya matlamat Cik Syaf hari ni, kita tahu matlamat Cik Syaf hari ni datang untuk apa macam untuk luahkan perasaan ke, untuk nak tahu solution untuk Cik Syaf ni sebab Kalau itu kan saya datang sesi hari ni untuk dapatkan cara lah untuk saya perbaiki diri saya dalam berkaitan dengan isu kriminalitas dalam konteks juga yang lebih kepada menurut juga sebab saya jangan nak buang something dekat seseorang. Saya pilih untuk jumpa kaunselor yang luar tak kaunselor. Baguslah tindakan tu. Jadi beberapa sesi boleh saya tahu isu apa yang dah nak kongsikan hari ini? Saya ada isu berkaitan dengan keyakinan diri. Time saya nak presentation. Isu ni daripada saya sekolah dulu lagi. Maksudnya macam daripada dulu lagi saya ada problem nak present dekat hadapan dekat kelas ke apa-apa. Macam ada rasa takut, rasa tak yakin dengan apa yang saya buat.
Okey, jadinya Syaf ada rasa takut dan yakin lah waktu present kat depan dari sekolah ke sekarang lah. Jadinya masih tahu Syaf ada present lagi. Maksudnya Syaf ke uni dah masuk ke pasal-pasal nak presentation tu belum? Kalau ikutkan saya ni kalau minggu sekarang ni dah masuk presentation dah, tu yang saya dengan kaunseling untuk dapatkan solusi lah sebelum saya present. Tapi benar lah ada satu dua assignment sebelum ni saya dah present dah, dan saya tak puas hati dengan apa yang saya present sebelum itu. Jadi perasaan Syaf untuk sekarang ni untuk present yang akan datang tu macam mana? Kalau boleh saya nak perbaiki dulu lah diri saya sebelum jalankan present yang minggu depan ni, sebab minggu depan saya ada present subjek yang assignment tu kan. Saya nak perbetul diri saya untuk improvekan masa present nanti lah. Saya nak lagi elok lagi. Jadi Syaf nak bagi Syaf lah untuk lagi better dari kita semua. Jadi macam boleh tahu macam mana Syaf punya tindakan sekarang ni untuk perbaiki Syaf punya nak present lah. Yang saya dah pernah buat. Kalau sebelum ni, kalau contohlah macam esok ataupun lusa nak present, saya akan prepare dulu lah ayat-ayat yang macam belum tu saya cakap masa present tu. Lepas saya akan hafal ayat yang saya tulis tu, dan saya baca balik. Maksudnya tengok cermin ke apa ke, macam dia cakap depan cermin. Saya buat begitu lah, macam tulis dalam ayat yang dekat, lepas tu hafal dan baca, cakap balik macam. Lepas tu waktu present tu, waktu present yang sebelum ni apa jadi kat depan sebenarnya? Present Kan saya dah hafal semua kan, tapi bila present benda tu hilang. Maksudnya hilang. tak boleh nak ingat balik. Lepas tu dia jadi macam buntu macam suara pun, suara ketak dan suara tangan tu. Tapi saya teruskan juga sebab dah presentation tu kan. Tu saya baca apa yang dekat slide tu je. Maksudnya saya tak guna ayat yang saya tulis, sebab dia dah bercampur, takut semua semua kan. Tu masih dah apa yang ada. jadinya apa yang Syaf praktis Syaf baca kat depan cermin tu, semua tu tak dikeluarkan lah buat presentation tu sebabkan gugup. Boleh saya tahu Cik Syafie seorang yang macam mana, personality ni macam mana kalau dalam kelas? Kalau dalam kelas tu saya tak nak kata aktif sangat juga, aktif sangat pula, tapi saya macam tengah-tengah lah. Maksudnya macam kalau tak ada present, saya okey je. Maksudnya macam boleh sembang dengan kawan semua. Tapi bila nak start present tu, saya jadi macam takut. Walaupun dengan orang yang saya kenal, saya rasanya tak yakin nak present dengan kita kat airport semua tu. Tapi saya seorang yang macam boleh dikatakan peramal juga lah, yang macam happy go lucky juga. Tapi kalau berhadapan dengan present, jadi macam introvert sikit. Macam nervous. Dia macam tak banyak cakap. Jadinya walaupun Syaf kenal kawan-kawan Syaf, tapi Syaf still nervous lah. Kan kalau macam presentation kan ada individu, ada kumpulan. Kalau macam berkumpulan tu macam mana Syaf punya presentation? Masih introvert ke atau Kalau berkumpulan ni, itu tu saya rasa kumpulan tu lagi membantu lah. Macam kalau saya tiba-tiba stuck kan, macam kawan juga lah tolong, macam bagi satu kata yang boleh saya sambung balik kan. Tapi kalau individu tu memang rasa macam tak yakin lah kan nak kerja depan kan. Kalau berkumpulan, kalau ahli tim tu membantu, saya macam okey sikit lah. Tapi kalau ahli tu pun macam diam, macam tak aktif sangat tu, saya pun jadi macam tak aktif lah macam present tu. dia kata berkumpulan lah daripada seorang. Kalau seorang tu jadi Syaf baca tengok slide je lah, macam tu je lah. Macam saya tak ada ayat yang contoh macam daripada
pemikiran saya sendiri. Jadi saya bagi dekat pendidikan saja untuk present. Lepas tu Syam fikir buat lah Syam sebab dia sebab Syam fikir dia tu untuk markah ke untuk apa sebenarnya? Saya kalau television saya fikir saya nak satu saya nak habiskan assignment tu, nak habiskan presentation tu cepat. Satu lagi sebab markah. Maksudnya saya buat tu ada reason lah kalau saya buat. Kalau bukan disebabkan markah mungkin saya takkan present kat bawah ramai. Sebab saya kurang sikit keyakinan kalau nak cakap. Oh, jadi macam kalau untuk markah dan ada keperluan tertentu lah saja kalau boleh ke depan tu present. Kalau macam volunteer semua tu memang Saya takkan volunteerkan dia lah. takkan ke belakang lah macam tu. Oh. Macam sebelum ni pernah tak Syam cuba kawal? Benar juga tapi dia still nampak lah macam tentu saya kawal dan saya cakap kan, dengar juga suara-suara nervous tu, kadang cakap terlalu laju sebab nak tiket habis ni cepat kan, nak bagi habis cepat, saya cepat tu saya cakap terlalu laju. So ada jugalah nak kawal benda tu tapi tak boleh sebab bila kita cakap kan nampak daripada suara kita kan, macam dia kan. So mesti nampak lah kalau kawal. Dia nampak lah. Kawan ada, maksudnya kawan adalah tegur. Syam lepas Syam present tu Syam ada tanya kawan tak? Okey ke? Ada juga macam macam mana yang aku present okey tak? Lepas tu info pun cakap okey je tapi cuma suara nampak. Ada lah begitu kan. Jadi Syam Syam punya mindset tu nak ubah lah benda tu sebenarnya. Jadi lepas tu macam mana Syam buat untuk yang ke depan lagi? Kan sebenarnya kan Syam ada bagi tahu kan Syam ada bagi tahu yang Syam pakai buat macam nak bagi Syam punya apa cara sebelum presentkan baca dekat sini semua. Okay, lepas dah kawan dulu semua tu apa tindakan Syam yang Syam akan buat? Maybe cuba beranikan diri lah kan. Contoh macam masa tengah present tu saya akan cari seorang kawan yang saya rasa macam dah hafal dengan saya dan saya selesa untuk tengok dia. Itu saya akan tengok dekat dia seorang je untuk macam cover saya punya nervous. Saya dalam ramai-ramai dalam kelas tu saya akan cari seorang untuk saya tenung dia masa saya cakap. Tapi kat situ macam tak okey juga lah kan sebab kita buat eye contact dengan yang lain kan sebab banyakkan presentation ada markah eye contact sebenarnya. Tapi saya buat eye contact dekat dia seorang tu untuk saya takut, saya kurangkan takut saya itu. Jadinya Syam cakap Syam akan fokus dekat kawan Syam seorang tu lah. Okay, kalau saya tanya apa jadi kalau macam kawan Syam seorang tu tak datang kelas waktu present tu, apa Syam akan buat? Maybe saya akan tengok contohlah macam dekat kelas kita kan ada yang tidak tingkat kan, macam kursi-kursi ketinggian. Saya mungkin akan cari kursi yang kosong ataupun satu bahagian, satu sudut dalam kelas tu yang tak ada orang. Maksudnya saya akan tengok kat tempat tu. Macam mata saya tak banyak buat eye contact lah. Lebih saya rasa daripada cara tu saya dapat kurangkan universiti. Tapi masih juga lah kan kat situ masih akan ada nampak dan efek markah Syam dan jelas sebenarnya kan. Okay, jadi kat sini macam boleh saya tangkap macam feedback Syam selepas Syam rasa cukup tu Perasaan saya rasa macam lepas saya present yang buku tu kan, saya ada buat something yang black dengan present tu. Bila kami present saya cakap sebenarnya aku boleh dia buat elok-elok. Macam ada juga lah cakap dengan diri sendiri. Dia
PhD Betul. Ada juga cakap, bila je cakap dengan seorang yang biasa pun dia pun nak kena tukuk. Sedangkan dah berapa kali dia present, tapi ni kali ni pun stick tukuk juga. Macam ada juga lah cakap juga. Sebelum present tu kan kita kan sebelum present kita akan tunggu giliran dulu. Sebelum giliran tu apa yang Syah buat? Time tu memang ketak lah guys sebab dia tu tenang lah. Tapi time tu saya still baca poin-poin saya untuk ingat lah sebenarnya. Tapi bila pergi kat depan memang benda tu habis hilang. Maksudnya apa yang saya nak cakap tu tak jadi pun nak cakap benda tu. Maksudnya benda ni jadi startnya Syah pungkutan tu, pungkuk tu sebelum masuk kelas ke selepas duduk pungkutan tu dah rasa macam semua hilang lah macam tu. Maybe masa pungkutan tu kot, betul lah masa belum masuk kelas tu macam biasa je. Lepas bila lesson dah cakap tapi kita nak start presentation kan. Dia tu dah start lah stage takut. Walaupun dia tak senang duduk lah jadinya. Tengok orang present pun rasa macam tak fokus semua tu. Jadinya tadi Syah cakap Syah nak overcome tu dengan nasihat keyakinan. Keyakinan Syah yang lain apa selain daripada untuk tengok kawan tu? Selain daripada cari macam seorang lah kan, kita fokus kan. Maybe tengok dekat skrin yang kita nak baca tu je kot. Maksudnya saya tak banyak buat eye contact lah. Jadi Syah buat, tapi Syah akan rasa cukup juga lah. Sebelum ni Syah pernah buat ke? Tengok skrin ke apa semua? Syah pernah try ke sebelum ni? Tak try. Masa present ni Waktu present. Benar juga lah macam kan saya lupa apa yang saya hafal. Saya terpaksa tengok skrin kan. So ada satu tahap tu saya rasa macam dah takut sangat, dah nervous sangat kan. Saya baca, dia tengok je skrin semua. Tengok sampai, baca sampai habis, lepas tu habis part saya habis. Jadi maksudnya Syah nampak jadi ke tak benda tu? Untuk capai keyakinan Syah? Rasa tak kot sebab kalau ikut kan kita nak present mestilah kita nak tengok kita punya audience kan, kita punya kawan-kawan semua. Patutnya saya kena ubah kat situ lah. Saya percaya untuk tengok semua. Apa sebenarnya yang menyebabkan Syah gugup yang sebenarnya? Present. Mungkin saya takut apa yang saya terang tu salah satu. Maksudnya apa yang saya cakap tu mungkin salah daripada point saya. Lepas tu mungkin saya malu juga pun. Macam takut orang lain cakap apa-apa pasal saya. Maksudnya macam kan kalau audience tu kan dia pun akan tengok contoh saya yang cakap, dia pun akan tengok dekat saya. Takut masa dia pun tengok tu dia pun ada cakap something kau. Saya fikir macam tu. Jadinya Syah gugup ni disebabkan takut kesalahan Syah buat dan juga takut audience cakap buruk lah pada Syah. Okay, kat sini sebenarnya saya tengok Syah ni takut untuk buat kesalahan dan juga berfikiran macam overthinking tentang pandangan orang dekat Syah lah. Macam Syah pernah dengar ke orang cakap yang tak elok dekat Syah ke apa semua lepas present tu? Saya tak betul, tapi saya overthinking tu sebab kan saya cakap tadi saya sebenarnya seorang yang tidur lelaki dan apa semua. Tapi bila saya terfikir saya jadi seorang yang lain. Maksudnya saya takut daripada situ orang cakap dia ni
Kalau biasa-biasa okey je cakap sembang lawak pun semua, tapi bila time present dia jadi layak. Saya takut orang akan bandingkan saya masa saya tak present dengan saya present. Jadi sekarang ni Syaf nampak tak? Benda tu Syaf yang Syaf takut tu sebenarnya tak terjadi lagi kan? Lepas tu yang mistik tu Syaf tahu tak yang sebenarnya semua orang buat semua orang belajar dari kesilapan. Kenapa Syaf rasa Syaf takut untuk buat silap? Walaupun kita pun belajar daripada kesilapan, kenapa kita takut untuk buat silap? Sebab Syaf berada di depan ke macam Jadi contohlah macam kalau saya buat silap kan akan nampak kan kat takut lah. Sebab saya duduk kat depan kita. So nampak obvious sangat lah kalau macam saya ada tersaksa something ke macam point saya tu macam tak relevan dengan apa yang each really bincangkan. So saya takut lah macam contoh macam ada satu presentation tu saya nampak yang dia kata susah lah kan. Saya buat, saya habis saya settlekan tempat saya tu, tapi saya tak tanya orang tempat seperti kita. So masa bila time present, saya kena present apa yang saya tulis tu. Tapi dengan rasa tak yakin kan puan saya tu betul ke tak. Itu yang saya takut salah ataupun betul tu. itu group assignment berkumpulan lah. Jadi biasa yang kau tahu group assignment akan ada ketua yang akan check kan apa semua. Syaf tak ada tanya kumpulan lain tu betul ke atau puan yang Kalau macam group assignment tu dia pun macam tak tolong check pun. tak nak tolong. Macam dia pun settlekan part masing-masing. Macam langkah contoh macam nak settlekan slide kan. Okey, buat je part masing-masing. Lepas tu macam part saya tu saya tak tanya pula dia orang sebab dia orang pun tak tanya macam tolong tengok ke apa kan. Tapi saya ada tanya kawan saya lain daripada grup saya tu lah. Macam boleh tak tolong tengok apa point aku tu macam relate ke tak dengan apa isi yang tengok. Tapi kawan saya tu cakap betul lah kan, cuma ahli kumpulan saya yang tak check. So saya macam dalam kumpulan saya pun saya takut juga apa yang saya buat tu betul juga. Betul lah. Syaf ragu-ragu dengan apa yang Syaf buat tu lah betul ke tak. Jadinya kat sini kan Syaf boleh tahu yang buat Syaf present yang pertama-tama semua kan Syaf akan betul. Ada apa-apa ke macam Syaf punya selain kata-kata punya waktu present yang terjadi. Selain daripada suara ketak tu, kadang-kadang time present tu saya tiba-tiba stuck. Macam tengah-tengah cakap kan, tiba-tiba benda tu lupa. So saya terdiam macam terpontis kan, macam tiap benda baru cakap. So ada juga saya macam macam ni dia macam tiba-tiba cakap tengah-tengah present, lepas tu kan lupa kan. So dia jadi macam bunyi tu banyak kali sangat. Kadang benda tu akan impact juga dekat diri dengan lecturer yang tengok juga kan. Jadi matlamat Syaf ini untuk nak perbaiki benda tu lah. Sebenarnya yang Syaf tak sebenarnya kan. Okay, sekarang ni boleh saya tahu apa yang dah Cik Syaf buat untuk Cik Syaf achieve matlamat yang kita buat tadi, yang Syaf nak buat. Tapi saya dah cuba untuk improvekan diri lah. Macam cakap macam tu kan, tak hafal poin-poin saya tu. Macam kalau boleh time present tu saya tak mahu pun tengok dekat komputer tu. Saya nak cakap daripada pemikiran saya sendiri. Saya hafal, saya nak cakap di depan tu. Saya tak mahu tengok. So saya adalah sambil sebelum ke luar tu saya ada juga hafal poin-poin saya tu kan. Macam buat dan ringkas, lepas tu hafal, lepas tu baca ulang-ulang. Lepas tu try cakap dia macam ni, macam tengoklah
tengok semua reaction saya tu masa dia tengah cakap macam mana muka saya tu semua. Itu ada. Waktu tu Syaf okey lah. Masa tu okey je macam okey dah ni aku dah okey dah ni. Cukup lah apa tu kat ni. Nanti dan dekat vision dia aku akan begitu. Jadi waktu Syaf seorang-seorang tu okey je present macam dia confident diri. Tapi waktu dah masuk kelas dah ramai-ramai orang tu dah hilang dia tu. Macam apa yang saya hafal, apa yang saya plan nak buat tu dah. Saya tak apa lah, hari ni aku try nak present apa tengok slide. Betul lah saya cakap situ kan. Tapi bila pergi dekat depan tu memang hilang apa plan yang saya dah hantar nak buat television. Okay. Jadi apa perasaan Syaf bila Syaf cakap depan cermin tu? Masa cakap depan cermin tu rasa macam mental lah, macam dah rasa confident lah kan. Sebab tengok ni semua ni dalam cermin tu kan. Tapi bila dah rasa better tu dah stop situ je. Maksudnya bila dah cakap depan cermin cakap okey lah aku boleh buat kan, tak apa lah. Tapi sendiri lah aku tadi nanti present nanti aku buat apa yang aku plan ni lah cakap macam tu. Tapi bila present tak jadi pun benda yang masa dah cakap macam tu. Jadinya saya rasa yang depan cermin tu perkara yang boleh membuat Syaf lebih better lah untuk present sebenarnya. Tapi bila kat depan tu semua tu dia tak ada pun. Okay. Jadi saya tahu tak apa lagi yang perkara yang Syaf buat selain dengan cermin? Kadang saya call adik saya dan suruh dia dengar apa yang saya present. Macam sambil saya tengah baca poin-poin yang saya dah tulis untuk saya present esok tu, saya call dengan dia, saya cakap dengar ni nak try present cakap macam tu. Dia pun dengar. Lepas bila dah habis present saya tanya dia okey tak? Cakap kalau dia kata okey je. Ada tanya pendapat adik dalam video call. Video call. Nanti kalau depan pas dah video call tu kat depan buku tu kurang ke still ada juga sama. Jadi ada juga kot sikit tapi dah tak macam sebelum ni lah. Sebelum ni kan kadang sebelum ni saya tak ada betul tak ada persiapan diri lah untuk present atau tu. Lepas tu bila dah masuk U ni saya try lah macam buat something macam tadi dulu sebelum present. Yang benda-benda yang saya buat Still sama jugalah benda tu. Benda yang perkara yang Syaf buat sebelum present tu untuk membaiki Syaf punya judgement dia tu still sama kan. Jadi dua perkara tu je lah Syaf try buat. Sebenarnya dah tak ada lain. sampai ni bila lah. Okay, jadi sekarang saya nak bagi Syaf satu paper untuk Syaf tulis apa yang Syaf nak pastilah goals Syaf untuk dekat dengan waktu presentation tu. Jadi bisa saya tengok.
Ya, apa perasaan Syaf lepas dah tulis main goal Syaf? Saya dah nampak lah macam apa yang saya nak sebenarnya. Macam kalau sebelum ni saya buat macam tak okey, saya rasa macam saya dah pilih, saya macam tahu lah apa yang saya nak betul untuk dapatkan apa yang saya nak. Okey. Baguslah tu Syaf dah mula dapat kesedaran kan macam ni. Okay, jadi saya baca lah. Pertama ialah present sambil buat eye contact dengan audience. Okey, kita tulis yang pertama. Jadi sebelum ni kan Syaf cakap Syaf ada eye contact pun dengan audience, kita tengok teks semua kan. Okay, jadi lepas ni Syaf akan buat eye contact dengan audience tu, maksudnya Syaf akan tengok semua ke Syaf akan tengok still yang seorang? Lebih saya try untuk tengok kawan-kawan yang lain juga. Maksudnya maybe dengan cara tengok orang lain tu pun akan kurangkan saya punya nervous, tak yakin semua tu lah. Present tak mau tengok teks dan komputer. Okay, jadi apa yang Syaf akan buat supaya Syaf tak tengok teks dengan komputer? Tapi saya kena, contoh tak macam dekat saya punya poin saya tu kan ada poin-poin dia kan. Tapi saya betul-betul kena ingat huraian dia sebelum saya present tu. Dan sebelum ni kan saya macam baca sekali dua tu saya dah ingat saya akan tahu macam okey dah. Tapi sebenarnya maybe saya kena hafal lagi banyak-banyak kali supaya benda tu memang melekat dekat otak saya, supaya saya masa present tu cakap je apa yang saya dah ingat kat otak. Memahami taklah teks tu sebenarnya kan. Seterusnya adalah present tanpa ada suara nervous. Okay. Suara nervous yang Syaf masukkan tu macam mana sebenarnya? Macam nada yang ketak, macam nada yang macam ada nada yang nak menangis pun ada. Nada yang macam kena nada kuku lah, macam nada seorang ketak-ketak. Berarti still buat still Suara cuma kadang-kadang tergelak suara nervous tu. Syaf nak yang sebenarnya suara tu macam mana? Suara yang macam macam saya cakap sekarang, macam lantang, macam orang senang faham, jelas. Kadang saya present makin saya tak confident, suara saya makin kecil, makin slow. Sebab saya tak confident apa yang saya buat. Maksudnya depan saya nak dia cakap dengan suara yang jelas lah, supaya orang faham apa yang saya nak sampaikan. Seterusnya present dalam keadaan yang tenang. Okay. Maksudnya Syaf nak diri Syaf tu macam mana? Maybe tak tenang tu, macam tak fikir benda lain selain daripada present tu. Kalau saya fikir macam tadi saya ada fikir overthinking, orang akan kata saya, fikir yang saya buat tu salah. Kalau saya fikir tu memang saya takkan present dalam keadaan tenang lah. So maybe depan ni saya akan fokus untuk bercakap tu present tu, tak payah fikir benda lain. Itu saya akan rasa tenang sikit lah kalau saya fokus untuk present tu. Jadi Syaf akan fokus untuk present dan bagi pemahaman ke orang lain juga. Okay, last one saya baca present dengan keadaan confident dengan diri sendiri. Okay, itu memang yang betul-betul yang poin yang Syaf nak sebenarnya kan, confident tu yang sebenarnya nak. Okay, ini saya nampak daripada Syaf punya goal ni, nampak sebenarnya Syaf tu dalam diri Syaf tu sebenarnya ada juga yang diri, cuma Syaf masih tak boleh nak keluarkan keyakinan diri. Jadi nampaknya kat sini Syaf dah boleh nampak apa yang Syaf nak, apa yang sebenarnya yang Syaf nak diri Syaf yang sebenar macam mana, macam ini. Jadi Syaf tulis ni kan, maksudnya matlamat tu dah ada dah. Matlamat untuk kesedaran diri Syaf tu kita boleh nampak, Syaf dah nampak dah, dah sedar dah sebenarnya. Jadi saya nak tanyalah perasaan Syaf sekarang ni bila dah tulis, bila dah nampak matlamat yang sebenarnya yang Syaf nak ni, apa perasaan Syaf? Saya rasa macam dah okey sikit dah, nampak lah sebenarnya. Lepas Puan Ami cakap yang saya ada keyakinan dari diri sebenarnya, jadi saya rasa macam
Sebenarnya aku ada je keyakinan, tapi mungkin tak tunjukkan, tak betul-betul macam tak betul gunakan keyakinan tu dengan baik. Maksudnya keyakinan tu ada, cuma saya yang tak menunjukkan keyakinan saya. Sebelum ni Syah masih tak ada juga keyakinan tu, Syah masih takut untuk keluarkan sebab memikirkan hal orang lain, memikirkan kesalahan diri kita sendiri juga kan. Jadi sekarang ni saya dapat simpulkan yang Syah kesedaran diri Syah untuk mendapat keyakinan diri yang sebenarnya tu dah boleh capai, dah boleh untuk Syah cuba untuk next presentation lah dengan dapat tu. Okay, jadi seterusnya saya nak tanya lah Syah, apa untuk present akan datang, Syah rasa Syah boleh buat macam mana lepas dah dapat kesedaran? Maybe daripada apa yang saya tulis yang saya nak untuk akan datang tu, mungkin saya akan cuba satu persatu ataupun sikit lah. Contoh macam saya tak akan cuba 5-5 matlamat tu sebab saya tahu jenis saya macam mana kan. So saya try dulu macam kalau sebelum ni saya tak buat kontak dengan kawan-kawan yang lain, nanti lepas ni ada presentation saya akan cuba tengok kawan-kawan yang lain. Lepas tu macam present tak mau tengok teks tu kan, saya try hafal yang betul-betul hafal lah sampai saya ingat, pada faham apa yang saya nak terangkan ke orang lain, supaya presentation dari tu lagi jadi semua lagi berjalan. Saya suka lah dengan cara saya present. Bagus, saya nampak Syah punya keyakinan dia tu mudah dah muda, dan Syah punya Syah cakap nak buat semua seteruskan. Syah buat step by step. Bagus, step by step. Sebab kita manusia kan, kita mula dari kita slow-slow pun boleh. Macam tak adalah, semua orang bukannya orang yang gifted, orang yang terus boleh buat terus semua. Ada orang yang boleh slow-slow tapi dia experience macam tu. Ada apa lagi tak Syah nak kongsikan tu apa tu? Isu yang berkaitan setakat sekarang ni, maybe masih isu emergency je lah. Sebab maybe 2-3 minggu ke depan ni saya akan banyak presentation sebenarnya. Sebab dah hujung sem kan, dah week ke 15 dah sekarang. So 13 dengan 14 tu akan ada banyak presentation tu, final assignment lah. So yang tu ikut saya nak untuk improvekan diri lah, macam improve berkaitan dengan presentation saya tu. Jadi selepas ni mungkin lepas akan sesi akan datang lah, mungkin nanti saya nak minta Syah buat kerja sikit lah untuk sesi akan datang. Boleh nanti Syah sebab minggu depan kan Syah punya presentation punya minggu kan. Jadi saya nak minta Syah tolong tuliskan apa yang achievement yang Syah dah dapat daripada main ni lah, main goals yang Syah dah tulis untuk keyakinan diri tu. Saya nak dengar apa yang Syah dah improve dalam diri Syah tentang keyakinan diri, tentang presentation Syah dan Syah buat tu. Saya nak tengok nantilah untuk sesi akan datang ni. Nanti kalau Syah dah free ke, kita boleh set time nanti kita boleh jumpa. Syah nak ni ke? Okay, nanti Syah nak balik goal ni dan Syah pick lah mana yang dah lepas dan boleh Syah tambah lagi nanti untuk apa yang improvement dan yang Syah dah buat tentang diri Syah. Jadi Syah boleh tunjuk untuk sesi akan datang. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Okay, terima kasih lah bagi pihak Syah telah posting untuk hari ni tentang pihak Syah punya isu untuk hari keyakinan, untuk isu keyakinan diri hari ni. Terima kasih lah. Jadi untuk sesi akan datang kita akan set date. Kalau Syah free ke apa nak mula sesi akan datang, Syah boleh contact je saya.
Nanti saya akan tengok jadual saya macam mana. Yelah untuk hari ni. Okay.